Satu kursi panas di pedalaman Sabah dengan pengundi muda sebagai penentu masa depan, dan seorang tokoh lama yang digelar berani dan penuh legasi bertarung untuk mempertahankan taktanya. Salam sejahtera, bertemu lagi dalam Info Channel. Kali ini kita rungkai pertarungan di Dun Lamag, dan pertaruhannya jauh lebih besar daripada sekadar satu undi. Di tengah panasnya persaingan menjelang PRN Sabah ke-17, penganalisis politik dari Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Romzi Ationg, menegaskan bahawa walaupun Dun Lamag dilihat sebagai kerusi panas, kekuatan Bung Mokhtar masih sangat kukuh di akar umbi. Menurutnya, Bung bukan sahaja ahli politik biasa. Beliau mempunyai personaliti yang besar dan legasi khidmat awam yang mendalam. Ini terutama di kawasan Kinabatangan, yang mana beliau telah menjadi ahli parlimen selama 6 penggal. Jika Bung gagal mempertahankan Lamag, ini bukan sahaja kerusi yang hilang, tetapi satu petanda masalah besar bagi Barisan Nasional di Sabah. Maka bagi Romzi, Bung akan mempertahankan segala-galanya di Dun Lamag. Statistik pemilih menunjukkan kenapa Lamag begitu kritikal. Berdasarkan daftar pemilih pada Ogos 2025, Dun Lamag mempunyai 13.859 pengundi berdaftar, dan menariknya 4.635 daripada mereka atau 33.4% adalah pengundi muda yang berumur 18 sehingga 29 tahun. Ini satu demografi yang tidak boleh diabaikan. Romzi menambah bahwa lebih separuh pemilih Lamag berada dalam lingkungan usia 21 hingga 49 tahun. Ini satu golongan yang sangat aktif menuntut peluang pekerjaan, jaringan ekonomi, dan pembangunan komuniti yang seimbang. Menurut Romzi, pemilih anak muda Sabah kini semakin objektif. Mereka menilai calon bukan sekadar slogan politik atau nama parti, tetapi berdasarkan keupayaan sebenar dan rekod perkhidmatan. Anak muda mahu perubahan yang nyata, bukan sekadar jenama politik, katanya. Lebih menarik, Romzi juga melihat bahawa perpecahan undi dalam kalangan parti lawan BN boleh memberikan kelebihan besar kepada Bung Mokhtar di Dun Lamag. Dari segi geografi pula, Dun Lamag mempunyai landscape yang sangat luas dan cabaran logistik yang sangat besar. Ditambah dengan pengaruh media sosial yang semakin kuat, kawasan ini juga boleh dijadikan kayu pengukur untuk menilai sokongan pengundi luar bandar kepada parti-parti besar di Sabah. Dalam konteks kempen, Bung Mokhtar menggunakan strategi kumpulan kecil, yaitu menghantar pasukan kempen kecil ke kawasan pedalaman agar mesej sampai terus ke akar umbi. Strategi ini dijangka lebih efektif untuk menjelaskan isu-isu tempatan dan mendapat penerimaan komuniti. Walau bagaimanapun, dia juga merancang program yang lebih besar khas untuk golongan muda, yaitu satu perhimpunan belia dengan 1.500 hingga 2.000 peserta di Kinabatangan sebagai sebahagian usaha mobilisasi. Bung juga menegaskan bahawa kempen ini bukan sekadar untuk mempertahankan kerusi,
Menurutnya, apa yang dipertaruhkan adalah relevansi Barisan Nasional sebagai parti pembangunan di Sabah. Beliau menolak retorik seperti Sabah untuk Sabahan atau seruan memilih parti tempatan saja dengan menyatakan bahwa slogan semata-mata tidak cukup tanpa pelan dasar yang konkret. Dari segi janji pembangunan, Bung Mukhtar menumpukan kepada isu asas yang sudah lama berlegar di Dun Lamag: bekalan air bersih, bekalan elektrik yang lebih stabil, dan pembaikan infrastruktur asas. Beliau berjanji untuk menekan kerajaan persekutuan supaya lebih banyak peruntukan dialirkan ke Dun Lamag. Selain itu, beliau merancang pembinaan kompleks sukan untuk belia dan kompleks pentadbiran bagi agensi negeri dan persekutuan di atas tanah bukit yang telah dikenal pasti. Tambahan pula, Bung pernah membuat kenyataan kontroversi sebelum ini, yaitu bahwa beliau mahu diberi peluang menjadi Ketua Menteri Sabah. Dalam satu wawancara, beliau mengkritik pentadbiran semasa Ketua Menteri bahwa slogan Maju Jaya hanya kenyataan di atas kertas. Di peringkat akar umbi, masalah jalan berlubang, bekalan air, dan elektrik masih berlaku. Oleh itu, Bung melihat pertarungan di Dun Lamag ini bukan sahaja sebagai ujian kerusi, tetapi juga sebagai ujian terhadap kuasa BN di Sabah. Beliau memberi amaran bahwa pesaing politiknya sangat agresif. Sebaliknya, beliau yakin sokongan akar umbi akan terus teguh kerana sejarah khidmatnya. Sementara itu, menurut Romzi, undi muda sangat penting. Jika Bung dapat menarik pengundi muda dengan janji pembangunan sebenar dan rekod perkhidmatan, dan dia mungkin dapat mengekalkan kelebihan, terutamanya jika undi di pihak lawan berpecah. Bahkan, faktor logistik pedalaman dan jangkauan media sosial menjadikan Dun Lamag bukan hanya medan lokal tetapi sebagai simbolik. Jika BN kalah di kawasan ini, ia mungkin mencerminkan kelemahan yang lebih luas di Sabah. Namun realitinya tidaklah mudah. Bung menghadapi 5 pencabar dalam pertarungan 6 penjuru di Dun Lamag, yaitu Muhammad Saifullah Lokman dari Warisan, Mazlin Madail daripada Perikatan Nasional, Salahuddin alias Salehuddin Anoy dari Parti Impian Sabah, Johai Nizam Shah Johari dari GRS, dan seorang calon bebas Muhammad Ismail Ayob. Di tengah-tengah tekanan ini, Bung menyatakan bahwa pertempuran di Dun Lamag sebagai satu simbol besar bukan hanya untuk kursi beliau, tetapi untuk mempertahankan imej Barisan Nasional sebagai parti pembangunan dan relevan di pedalaman Sabah. Jadi, ini bukan sekadar pilihan raya biasa. Dun Lamag adalah pentas di mana masa depan Barisan Nasional di Sabah diuji, di mana suara belia mungkin menentukan siapa yang akan menang, dan di mana janji pembangunan diuji di depan realiti pedalaman. Adakah Bung Mukhtar akan mempertahankan kursi lamanya, atau adakah gelombang perubahan benar-benar datang dari akar umbi dan generasi muda? Sama ada kemenangan atau kekalahan, hasil di Dun Lamag pastinya akan dihitung sebagai petanda besar bagi landscape politik Sabah. Jangan tinggalkan video ini tanpa berkongsi, kerana pertarungan ini lebih penting daripada sekadar satu kursi.